Macam kau nak tunjuk mata ni lemah sangat ke sampai berapa banyak kali ni. Kau first kena dengan Jamie, lepas tu kau kena dengan Rizwan, lepas tu kau kena sebelum ni kau kena dengan Jin lagi semua kan. Macam berapa banyak kali kau nak kena betray ni. Apakah pendapat anda tentang pendedahan di penghujung episod 7 bahawa Agent Kim adalah double agent yang sebenarnya bekerjasama dengan Cinco dan The Numeros? Adakah ini satu klise? Okey, aku sebagai seorang writer, pendirian aku terhadap atau tentang klise ni adalah indifferent. Aku tak ada apa-apa reaksi. Sebab orang yang kata ala that is so cliche adalah orang-orang yang mempunyai expectation. Dan orang-orang yang mempunyai expectation ni kadang-kadang, dan kalau kau tengok kat social media, dia akan ada entitlement. Sekiranya kau gagal menepati jangkaan mereka dalam cara yang mereka inginkan, makanya diorang akan jatuh hukum dan kata kau ni tak bagus, tak cukup pandai, tak cukup kreatif dan sebagainya. Aku pula sebagai seorang yang berkecimpung dalam penulisan, bila engkau buat karya kreatif, bila kau nak buat cerita, engkau ingat cerita yang kau buat tu cerita yang tak ada orang buat lagi. Sorry bro, dah ada orang buat dah. Kau ingat cerita yang kau buat tu cerita best gila, tak ada orang terfikir nak buat itu. Sorry bro, dah ada orang buat dah. Tapi bila aku cakap dah ada orang buat dah, bukan kata dah ada orang buat sebiji-sebijon macam kau buat. Tetapi konsep, sentimen, pendekatan, setup dan sebagainya, semua dah ada orang buat dah dalam cara mereka yang sendiri. Apa yang membezakan satu cerita dengan satu cerita yang lain, satu karya dengan satu karya lain adalah how much of that karya ada semangat diri kau, ada jati diri kau, ada identiti kau, ada signature kau, ada touch kau. Okay? So bila padaku, klise ni adalah sesuatu benda yang truth. It happens, it is realistic, it is logical, benda tu betul. Sebab tu dia klise. Sebab bila benda tu betul, kau pergi mana, cerita tu akan ada. Kau nak cerita orang kena tipu, orang miskin ada, orang kaya ada. Kau nak cerita orang kena bunuh, kena tikam belakang. Kat Malaysia ada, kat Amerika ada, dekat Antartika ada, semua tempat ada. Beza dia, diorang kena tipu macam mana. Apakah kaedah yang digunakan dan sebagainya. Apakah jalan cerita hidup masing-masing dan sebagainya. So, kalau kita kata klise, it means that benda tu betul, benda tu tak salah, benda tu wujud, benda tu logical, kau boleh terima, tetapi alah benda ni aku dah pernah tengok. So, aku adalah orang yang tahu proses kreatif ni adalah satu proses yang sangat susah. Di mana engkau akan mempunyai banyak detik di mana engkau mempersoalkan pilihan-pilihan kreatif diri kau sendiri. Kalau aku buat macam ni okey ke? Kalau aku buat macam ni okey tak? Ke aku kena buat macam ni? Kalau aku buat macam ni, aku tak nak orang cakap macam ni. Jadi bila kau dah banyak sangat tanya soalan tu, last kau akan tanya soalan, tapi aku tak nak orang cakap macam ni, tapi aku tak nak orang dapat pengalaman, dapat experience macam ni, tapi aku tak nak orang fikir macam ni. Last, kau dah tak fikir apa yang kau nak buat. Kau fikir dan kau risaukan apa yang orang akan cakap. Jadi kau buat benda nak puaskan hati orang. Tetapi kau tak boleh puaskan hati semua orang. Betul tak? So, pada aku, bila orang buat statement klise, pada aku, klise, was it done well? Did it feel genuine? Was it consistent with the characters dengan story yang diberi, yang dah disajikan? Is it meaningful? Was it earned? Adakah karakter ni dah earn? Adakah benda ni bersebab? Meaning ada point dia. So kalau aku boleh jawab semua soalan ni, klise ke tak klise ke, peduli apa? Sebab engkau sebagai orang yang berkarya, aku puas. Cerita ni cerita yang aku nak buat. Tapi cerita ni dah ada orang buat. Okey lah, sebab tu kita tengok wayang, sebab tu kita buat benda ni, sebab kita tengok orang lain punya cerita, kita tengok orang lain punya karya, kita terkesan. Kenapa kita terkesan? Because we feel what they are trying to express. The reason why we feel what they are trying to express is because kita pun dah lalui benda yang lebih kurang sama. Sebab tu kita boleh connect dengan benda tu. Jadi bila kita berkarya tentang benda-benda yang meninggalkan kesan yang mendalam untuk diri kita, dengan harapan dia akan meninggalkan kesan yang sama kepada orang-orang yang menonton. Kalau dia tak pernah rasa lagi, dia belajar benda baru. Kalau dia dah pernah rasa benda tu, dia relate dengan kita, kata, terima kasih bro, kau buat benda ni, aku tak terfikir ada orang buat cerita ni, tapi ada orang cerita-cerita aku. Jadi kita kena faham, inilah semangat di sebalik karya-karya kreatif. Tak kisahlah lagu ke, filem ke, visual ke dan sebagainya. Jadi di sinilah maksud orang, creativity tu unik. This is what people mean by everybody is an individual, everyone is unique. So bila berbalik kepada penulisan, adakah Kim menjadi double agent ni klise? Klise. Kenapa? Dalam hidup benda ni berlaku. Tapi kita kena tanya soalan. So kenapa Kim jadi klise? Boring lah sikit-sikit orang baik atau awet cantik jadi klise. So sekarang ni kita tanya, kenapa Kim jadi klise? Can we answer that question? Kita tak boleh jawab lagi. Tetapi kalau kita nak cuba fikirkan, kita dah boleh nampak Kim ni nampak baik. Dan dia dah ngam dengan semua orang, dia tak ada gaduh dengan siapa-siapa. Tetapi dalam
babak pendek 2 minit setengah. 2 minit setengah tu kau nampak muka dia lain. Kau tak nampak muka dia happy, kau nampak muka dia berbelah bahagi, kau nampak muka dia ragu-ragu. Jadi kau tahu itu adalah karakter punya konflik. Di mana kau akan kena tanyalah, dan apa yang konflik? Adakah dia kena blackmail? Adakah ada benda yang dia nakkan, disebabkan dia nakkan benda tu, dia kena ikut cakap Cinco ni. Dia kena tolong, sebab kalau tidak dia tak boleh dapat. Mungkin dia kena selamatkan family dia. Mungkin dia nak kena selamatkan teras dia dan sebagainya. Kita tak tahu. Which adds another layer of complexity lah. Sebab sekarang Kim, dia punya decision kita dah tak boleh predict. Sebab kita tak tahu dia punya sejarah. So bayangkan bila Kim gaduh dengan Alicia, bila Kim gaduh dengan Ali. Kenapa kau buat macam ni? Ali, kau takkan faham. Lepas tu macam, kalau kau tak cerita macam mana aku tak faham. So kau bayangkan animasi untuk budak-budak buat ayat macam tu. Kalau kau tak cerita kat aku, macam mana aku nak faham? Macam mana aku nak tolong kau? Aku nak tolong kau. Aku rasa kau baik. Lepas tu Kim lagi rasa bersalah. Gila kau dapat cerita macam tu untuk budak-budak. So, the cliche as it is, aku tak ambil pot lah. Sebab apa? Kita tak nampak lagi the second half of season 3. Tapi bila kita dah nampak second half of season 3, kita tengok macam mana dia kembangkan pembelotan Kim ni. Adakah ia sebenarnya pembelotan atau adakah dia double agent? Dia double agent tapi dia ada guilty conscience. Lepas tu pada saat-saat akhir, dia tolong balik, dia recover balik. Kita pun tak tahu. Tapi this is the best part. Bila benda ni berlaku, walaupun kita kata alah aku dah agak dah mesti Kim, tapi kita tak rasa benda tu janggal, kita tak rasa benda tu canggung. Sebab kita tahu dia introduce benda ni at the right time. Dan persoalan kita dah terjawab lah. Aku punya teori kimchi aku gak salah, di mana aku cakap salah seorang mentor tu adalah tali barut yang menyebabkan yang suggest kita nak buat camp motivasi tu. Rupa-rupanya tak, Hadi punya tekaan betul, ada orang lain punya tekaan betul, entah Kim. Tetapi sekarang, walaupun tekaan tu dah jadi betul, kita lupa sekejap. Ataupun kita kata, tapi aku nak tahu kenapa Kim nak buat macam tu, sebab aku tak nak dia buat macam tu. Kenapa tak? Kita dah ada attachment kat karakter tu. So, the cliche is gone lah pada aku. Sebab dia, double edge agent, that's pretty nice. Sebab kita tak ambil benda tu macam tu, kita tak ambil bodoh. Sebab kita tahu, mesti ada lagi kita tak tahu. Yang dia tak tunjuk lagi, dia tak huraikan lagi, dia tak explain lagi. So, in that sense, as a writer, aku rasa aku tengok benda ni best. And I can't believe I'm sitting here reviewing this stuff after watching the film and telling all of my friends in production, kau pergi tengok Agent Ali, pergi tengok Agent Ali. Padahal aku gempak. Terbaik. Kalau cerita ni adalah klise, it doesn't mean it's bad. Kalau cerita ni tak genius, writing ni tak genius, it doesn't mean it's bad. Itu sebab aku kata, aku macam daripada awal aku cakap, aku akan letakkan standard yang lain untuk animation lokal dan jalan cerita untuk animation lokal. Sebab aku tahu macam kita dekat industri kita memang satu permasalahan adalah daripada segi skrip dan daripada segi jalan cerita yang diorang nak sampaikan. Kalau tengok Agent Ali, kalau kau nak kata klise bukan bermula daripada Kim ni traitor je. Daripada awal lagi dah tunjuk dah banyak benda klise. Sebab Agent Ali dia banyak ambil daripada banyak pop culture daripada banyak IP yang lain dekat satu dunia. Daripada anime dia dah ambil, daripada US dia dah ambil. Sebab kita tahu Osamah dia macam generasi kita juga kan tengok kartun-kartun macam tu waktu kita kecil. So itulah aku kata macam kalau klise kau buat tapi kau buat properly, it doesn't matter. And apa lagi jalan cerita yang kau nak sampaikan yang terlalu original sangat sebenarnya dekat waktu sekarang ni. Tak ada benda-benda situ. Kalau kau tengok filem-filem US, animation US apa semua pun still ada the cliche part pasal bapa yang nak bapa yang jahat lah, pasal abang yang dibetray oleh adik sendiri. It's all the same thing, cuma cara pengolahannya tu je dan juga dia punya premis dan setup saja yang membuatkan cerita sama ada kita boleh suka ataupun tak suka dengan benda tu. So aku rasa aku tak nak sentuh bab klise sebab Jamal pun dah explain benda tu and aku agree dengan apa yang Jamal sampaikan. So maksudnya kalau kat sini bila ni kata klise or genius, it doesn't mean that is it good or bad. Tak. Sebab klise tak maksud tak bagus, tak genius pun tak maksud bagus. Bagi aku it's okay je dia punya jalan cerita ataupun plot twist yang dia cuba sampaikan kat sini. Dan aku bukan anti Kim ke apa daripada awal lagi, dan aku punya teori is not that aku cakap Kim adalah traitor. Aku cakap mungkin there's a possibility that Kim is traitor because kita tengok daripada awal dia punya plot macam going towards that direction. Tapi aku tak nak Kim jadi traitor sebab it will be the same macam Jenny jadi traitor waktu Agent Ali season 1. So macam mana dia nak ubah sikit? This is how the cliche part comes.
dia ubah sikit, dia tahu cerita sama macam yang sebelum ni, tapi dia nak ubah sikit, dia buat Kim triple agent. Itu yang aku cakap daripada awal. Dia buat Kim triple agent. Sama ada Kim triple agent ataupun Kim berubah hati towards the end. Sebab macam Jamal kata, dekat hujung-hujung tu pun dah tunjuk Kim waktu dia berdepan dengan Jenny, dia macam muka sedih. Muka dalam ni lah. Dalam thumbnail ni macam muka dia sedih. So macam kita dah dapat perasaan, kita rasa macam okay, maybe Kim ni tak totally jahat lah kan. So macam itulah kalau kita nak sedar hati. So aku punya, kadang-kadang aku nampak macam aku macam komen apa semua kan, kata macam Kim jahat lah, apa benda semua, kenapa Kim jahat? Aku tak sabar, relax. Cerita tak habis lagi. Ada lagi second part kan. Ada second part lagi. Benda ni mungkin dia akan orang kata resolve balik, beritahu yang okay, Kim sebenarnya tak jahat, dia bla 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 apa benda, macam-macam cerita lah kita boleh teoriskan kan. Dia adik ke dia kakak ke benda, it's all just a theory for now. Tapi yang pentingnya apa? Yang pentingnya adalah how the consequence will be to Kim and Ali. Sebab kalau kita nampak dalam sini, dekat dalam first part ni, dia tunjukkan how the relationship between Kim dengan Ali evolve. Dan orang-orang keliling Ali ni, kawan-kawan dia semua nampak Ali rapat dengan Kim. Even Kim sendiri pun pilih Ali jadi team jadi member yang first waktu nak competition arena apa semua tu kan. Dia pilih Ali dulu yang first, tapi sebab sama teras dia tak boleh pilih Ali. So kat situ macam orang keliling dah nampak daripada previous episode, nampak macam Kim nak berbaik dengan Ali. So the stake is that bila nak sampai ke upcoming episode nanti, akan timbulkan konflik lah antara ejen-ejen mata lain dengan terhadap Ali. Kalau diorang dapat tahu yang Kim ni adalah traitor, confirm lah diorang kata, Ali kau pun traitor juga ke? Kau berkawan dengan Kim apa? Basically kita dah boleh baca lah how. That's why aku kata it's cliche but it doesn't mean it's that bad. Sebab kalau kita dah boleh baca, even the Kim Part punya ni pun, aku tak rasa macam kita macam orang kata pun, ramai orang kata gila main blown. Tapi kita main blown tu bukan sebab kita tak expect. Sebab kita expect benda tu, tapi kita tak tahu macam mana dia nak bagi tunjukkan benda tu. Dia macam mana nak bagi benda tu. So that's why kita suka benda tu, sebab it's something yang kita expect dan something yang kita boleh hope for in the upcoming episode. Apa dia punya konflik, apa dia punya consequences and what is the stakes for Ali and for Mata apa semua. Sebab now aku rasa kalau nak buat lagi cantik dia punya storyline ke apa ke, just what that one of the Mata agent already know Kim adalah traitor. Kim adalah double agent. Sebab mentor itu ini mentor-mentor tu tahu ini untuk nak orang kata menaikkan lagi credibility Mata. Sebab kalau dia bagi tahu Kim ni adalah double agent and then Mata tak tahu, Mata kata Mata terkejut lagi sekali, Kim double agent, it's happened again man. So kalau benda tu jadi lagi sekali, level macam sampah tu kalau kita tahu. Yes. Macam kau nak tunjuk Mata ni lemah sangat ke sampai berapa banyak kali ni. Kau first kena dengan Jenny, lepas tu kau kena dengan Rizwan, lepas tu kau kena sebelum ni kau kena dengan Jin lagi semua kan. Macam berapa banyak kali kau nak kena betray ni. So aku rasa kalau kesian kat Usamah lah. Aku rasa dia banyak fikir benda sini. Sekali macam dia tengok, alamak fan dah fikir pula macam mana kita nak buat balik. Macam tak apalah, tak kisahlah kan. Kau buat benda-benda macam tu, orang kata apa, kena tunjukkan jugalah. At least Mata ni ada credibility dia lah. Something yang boleh orang kata, okay, rupa-rupanya Mata memang dah tahu Kim ni agent, that's why Mata ambil juga Kim untuk macam mendedahkan Jenny punya konspirasi terhadap Mata ke benda semua. It will be cool kalau dia buat benda macam tu. So macam even General Rama sendiri pun waktu season 2, waktu dia kata, dia ada satu line dia kata bila Alisha sebut nama Jenny, dia kata jangan sebut nama Jenny. Aku tak nak dengar nama pengkhianat tu, sebab dia sangat-sangat percayakan Jenny. So kau bayangkan General Rama yang skeptikal, takkan dia senang-senang nak panggil ejen antarabangsa masuk tanpa orang kata apa, melihat dia orang punya background dulu, siapa yang dia orang connect dengan apa semua kan. I think there's something lah with Mata tentang agent Kim dengan Jenny ni. There will be revelation jugalah dekat dalam upcoming episode. That's what I kata, the stakes, the consequences and the conflict for the upcoming episode. Yang macam teori Hadi cakap, Tantah ada mentor yang dah tahu ada double agent kat dalam Mata. Dan dia tahu double agent dia adalah student. So buat apa? Dia buatlah camp motivasi. Dia nak cari siapa double agent tu. To weed them out. To weed them out. Sebab at the end of the day, dia budak-budak. So bila agent ni, dia dah jumpa agent lain, dia dah kawan, dia dah suka. And then they put in a situation of conflict, which is like, gila kau.
berani kau buat cerita budak-budak, lepas tu dapat tanggungjawab besar, lepas tu you put the kids in this kind of situation. Aku tak ambil lah. Orang kata klise, benda-benda klise sebab maybe dia ambil benda-benda ni daripada anime-anime ni semua yang kita dah familiar dengan tau. And that's the reason why kita suka animation ni. Kita tak peduli pun benda tu sama ke apa benda ke, tapi kita suka sebab at least there is an effort untuk diorang deliver the story juga. So okay sebenarnya. By the way, untuk penonton di rumah yang tidak arif, Agent Kim diurut-urutkan daripada Korea, tapi korang maybe anggap South Korea. What if Kim sebenarnya daripada North Korea? Tak tahu lah, dalam Agent Ali ada North Korea. Alex ni lah, Alex KGB lah, Alex KGB. Usia KGB apa lagi? Lepas tu Sam daripada Israel. Sorry, Sam daripada Amerika. CIA. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.